Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Razak, ya Razak, ya Razak. Wa bihi nasta'in. Allahumma Rabbana Rabbi zidna ilma. Surah Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaba Akana linnasi ajaba an awhayna ila rajulin minhum an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nas an anzirin nas wa bashiril ladhina amanu wa bashiril ladhina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim qala al-kafiruna qala al-kafiruna inna hadha lasahirun mubin. inna hadha lasahirun mubin. Baik. Dakwah surah ini ialah tiada syafaat qaryah. Syafaat qaryah ialah syafaat kerana kasih sayang. Satu orang baik dengan menteri, satu orang baik terlampau baik dengan menteri. Kalau dia ada buat kesilapan apa-apa dalam urusan niaga dia ke apa ke yang bersangkutan dengan kerja menteri itu, maka menteri itu kerana terlampau sayang kepada kawan dia tadi tidak ambil tindakan. Itu untuk dunia. Adapun Tuhan sendiri di akhirat kelak, Tuhan ada sayang pada nabi-nabi, wali-wali, malaikat-malaikat. Jadi oleh kerana kita baik, terlampau baik dengan satu orang, dengan nabi, misalnya Nabi Muhammad kita terlampau baik, atau kita baik dengan satu orang tu guru, dan kita ada buat salah dengan Tuhan, jadi Tuhan malu nak ambil tindakan kerana dia baik dengan tu wali itu. Ini tidak ada syafaat qaryah begini kepada orang di pada masa oleh Tuhan. Nah, Tuhan tidak terpengaruh dengan sayang dia dengan makhluk untuk menghukum makhluk yang baik dengan orang yang makhluk Tuhan yang Tuhan sayang. Nah, baik. Alif Lam Ra. Ini ialah huruf muqatta'ah. Allah saja yang tahu makna. Jadi kita mulakan ayat ini dengan tak tahu makna apa kecuali apa yang diberitahu oleh sambungan ayat ini. Iaitu kalau Tuhan tak nak beritahu maksud, maka kita tak boleh tahu. Apa saja yang kita tahu kerana apa yang Tuhan nak beritahu. Tilka ayatul kitabil hakim. Itulah dia kitab yang penuh hikmah. Ya tilka ayatun. Ada setengah ayat dia kata zalika. Ini itulah dia kata gini. Misalnya itulah kita tak betul, tak sungguh sangat. Dia di sini maknanya itulah kitab. Maknanya nak memberitahu bahawasanya benarnya kitab tu. Itu dia kitab. Ya, itu dia ayat-ayat yang dalam kitab Quran. Itu dia makna ayat-ayat dalam Quran tu adalah ayat-ayat yang penuh hikmah. Itu dia. Dia nak tekan, Tuhan nak tekan bahawasanya ayat-ayat dalam Quran itu, ayatul kitab dalam Quran ini adalah kitab yang penuh, adalah ayat-ayat yang penuh hikmah. Maksudnya Quran itu sendiri penuh hikmah bagi sesiapa yang belajar. Hikmah sini dalam ayat lain dia kata dalam Quran tu ada hudan, ada petunjuk. Petunjuk pula lil muttaqin, untuk orang yang beriman. Jadi petunjuk sini siapa-siapa yang ikut petunjuk yang ada dalam Quran tu la'allakum tattaqun,
mudah-mudahan mereka tu dapat bertakwa. Bila ayat Quran kata mudah-mudahan, maknanya pasti dapat takwa. Mana kalau ikut Quran pasti dapat takwa. Jadi yang dikatakan dapat takwa tapi tak belajar Quran tu, saya pun tak faham jugalah. Lebih-lebih lagi tu guru yang ngajar ni tak belajar lagi Quran. Habis dia takwa tu ada masalah sikit lah. Akana linnasi ajaba. Adakah manusia itu berasa heran? Heran apa? An auhayna ila rajulin minhum, bahawasanya kami memberi wahyu kepada satu orang lelaki di antara mereka, iaitu Nabi Muhammad. Mereka berasa heran, kenapa beri pada Muhammad ni? Kenapa tak beri pada orang ni? Kenapa tak beri pada Abu Jahal ke misalnya? Tapi kenapa beri pada Nabi Muhammad? Jadi Nabi Muhammad ni satu orang yang amanah jujur dia. Dipanggil, diberi gelaran oleh musyrikin Mekah pun Al-Amin. Tapi bila dilantik orang yang jujur begini, dia kata kenapa ni beri wahyu pada dia ni? Tak puas hati, tak berkenan. Dia tak berkenan dengan Nabi. Kerana Tuhan tak pilih mereka. Orang Yahudi kerana tak pilih daripada bangsa Yahudi, pilih orang Arab. Nabi Muhammad pula tak nak baca menulis pula. Kenapa dia pilih orang yang tak pandai baca betul huruf ni jadi Nabi? Tak, payahlah nak mengajar orang ni. Dia nak baca pun tak boleh. Contohlah. Jadi Nabi Muhammad tu lah an anzirin nas, bahawasanya Nabi Muhammad itu beri ancaman kepada manusia. Beri ancaman pada manusia yang engkar kepada tauhid. Engkar kepada mengesa pada Allah, bermakna duduk dalam syirik pada Tuhan. Wa basyiril ladzina amanu, dan memberi berita gembira kepada orang yang beriman yang terima tauhid, mengesakan Allah. Nah, anna lahum qadama sirqin 'inda rabbihim, bahwasanya bagi mereka yang ikut ajaran ni, yang ikut beriman, yang beriman sini bermakna yang tidak syirik pada Allah, qadama sirqin 'inda rabbihim, akan dapat bagi mereka darjat yang tinggi di sisi Allah. Orang musyrikin senantiasa tak setuju. Orang musyrikin senantiasa tak setuju Nabi Rasul itu di kalangan manusia. Maka oleh sebab itu mereka berkata, qalal kafiruna, maka berkata orang kafir yang ramai-ramai itu, inna hadza lasahirun mubin, bahawa ini orang ni tidak lain tidak bukan melainkan tukang sihir yang jelas nyata. Sekarang ni apa dia? Sekarang ni contoh yang sama, tu guru tu macam tu yang mengajar tafsir Quran tu, itu orang sesat nyata. Tu puak Wahabi tu sesat tu. Puak mengajar tafsir Quran dengan hadis ni tu sesat tu. Puak yang ikut sunnah tu sesat tu. Puak yang ikut tu guru tu tak sesat. Yang tak belajar tafsir Quran, tak belajar hadis Nabi, tapi ikut pendapat-pendapat tu guru, yang mereka itu tak sesat. Yang belajar tafsir Quran, belajar hadis Nabi, itu yang sesat. Sedangkan Nabi berkata, aku tinggal pada kamu dua perkara. Siapa yang berpegang berteguh dengan dua perkara ni tidak akan sesat sampai bila-bila, iaitu Quran dan hadis. Tiba-tiba orang yang belajar tafsir Quran dan hadis dikatakan sesat oleh orang yang tak belajar Quran dengan hadis. Tu pelik sekali. Kerana mereka tu berasa mereka sudah reti agama, walaupun tak belajar. Dalil ayat yang kedua, yang ketiga ni adalah dalil. Dalilnya kenapa Tuhan turunkan wahyu ni kepada Nabi Muhammad? Kenapa Tuhan turun wahyu kepada Nabi Muhammad? Dalilnya ialah inna rabbakumullah, bahwasanya Tuhan kamu, Tuhan yang mencipta, memelihara, memberi rezeki pada kamu ialah Allah. Rabb ni ada, saya lupa nak beritahu satu kefahaman lain, satu kefahaman sikit ada. Rabb ni saya sentiasa beri contoh, satu orang tangkap burung berbulan sangkar, tak beri makan mati, tak beri air mati. Beri makan, beri air, lepas tu beri pula makanan yang sedap-sedap ni.
Jadi burung tu sampai kalau burung contohnya kita kata burung merbah ke, burung murai ke, sampai dia pergi beli serangga-serangga yang dijual di kedai burung. Harga mahal pula tu. Cirik-cirik tu. Belalang. Dia nak tangkap belalang payah di Kuala Lumpur ni. Jadi pergi ke kedai burung di mana seekor belalang, 2 ekor belalang RM1 belalang. Dia beli belalang tu. Dia beli cirik-cirik tu kan. 3 ekor, 4 ekor RM1. Untuk yang cerik-cerik tu lah malam-malam tu. Cekrik tu. Cirik-cirik tu. Cirik-cirik, cekrik-cekrik. Kriket, orang putih panggil kriket. Jadi nama tu berbagai, tapi maksudnya sama lah. Iaitu 3 ekor, 4 ekor RM1. Beli tu, beri makan ke burung tu. Murai ekor panjang ataupun burung merbah, burung merbah jambu, murai batu panggil tak. Ataupun kalau burung merbah ni pula, burung tekukur ke, burung merbuk ke, dia beli dia punya makanan kemai lagi. Dia punya padi tu yang jadi kecil punya. Lepas tu berbagai jenis makanan pula bagi. Agak mahal-mahal lah. Padi tu berapa ringgit sekilo tu. Tak beli kilo. Beli plastik ni, RM20 seplastik besar ni. RM20 seplastik besar ni. Kerana nak bela burung, kerana sayang pada burung tu. Lepas tu, soalannya, kalau burung merbah tadi, burung merbuk tadi, burung terkukur tadi, burung murai batu tadi, selepas diberi makan begitu baik, dengan sangka yang harga RM1,000 satu sangka. Tak? Selepas dikawal saya, selepas dibela dengan baik apa semua, tapi burung tu masih juga liar lepas pada setahun. Tak kukuk juga. Semelih awak dia. Kau dapat cengkerik tu 4 ekor RM1 beli. Belalang 2-3 ekor RM1 beli. Lepas tu cacing lagi. Beli cacing lagi, beli ulat lagi. Ulat tu satu kopi tu RM2, satu kopi kecil tu RM2. Awak pergi kedai burung tengok. Lepas tu hari-hari beri makan tu, ulatnya, ngapanya supaya burung tu sihat. Tujuannya nak dengar suara bukan? Jadi kalau burung tu tak kukuk ataupun suara tak sedap macam mana? Semelih. Semelih pada beda ni. Jadi Tuhan buat cipta manusia, beri semua sekali. Last sekali apa dia? Tak kukuk juga, iaitu tak sembah Tuhan juga. Semelih. Neraka tempat dia. Lagu tu lebih kurang. Nah? Faham tak? Itu maksud Rabb. Inna rabbakumullahu alladhi, bahawa Tuhan yang mencipta memelihara kamu ialah Allah alladhi khalaqas samawati wal ard, yang mencipta 7 langit dan 7 bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Ada orang kata 6 hari, tapi maksud ni hari tak ada lagi. Tapi oleh kerana manusia masa tu payah nak cerita tu, dia jadi cerita hari lah. Waktu tu hari tak ada lagi. Di hari ni pula hanya tertakluk pada bumi ni saja. Kalau awak duduk di matahari, awak tak boleh bilang hari dah. Dia duduk cerah 24 jam kalau duduk di matahari. Kerana awak duduk di bumi ni lah, kerana berpusingnya bulan, berpusingnya matahari, bumi keliling bulan tu, satu pusingan kita panggil satu hari. Bukan? Jadi kalau awak duduk di matahari, awak tak panggil satu hari tu. Pasal dia serah 24 jam tu. Jadi bila cipta langit dengan bumi dulu tu, maka ringkasan maksudnya fi sittati ayyam ni ialah 6 masa. Bukan 6 hari, 6 masa. Thumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersama ayat atas arsy. So ayat ini ayat mutasyabihah, yang Allah sahaja yang tahu maksud bersemayam macam mana. Nah, baik. Saya beritahu lebih kurang lah untuk faham. Ayat mutasyabihah ni tak boleh tanya pun bid'ah dah. Tapi saya nak beri contoh je. Bersemayam atas arsy. Soalannya arsy tu macam mana? Arsy tu mengikut hadis Nabi SAW ialah bumi ni diibaratkan duit 1 dinar. 1 dinar ni agak-agak duit 5%. Duit 2%.
1 dinar emas. Lebih kurang besar kecilnya duit 20 sen. 1 dinar emas. Kita ni duit 20 sen, tapi besar dia lebih kurang lah. 1 dinar lebih kurang 1 shilling 20 sen. Lepas tu langitnya iaitu bintang galaksi yang ada di bawah langit pertama semua sekali itu adalah masih lagi di bawah langit pertama, di mana satu galaksi Bima Sakti, yang dunia kita, matahari kita yang ada, dunia kita dan matahari yang ada ni adalah dipanggil Bima Sakti itu, iaitu satu galaksi, English panggil Milky Way. Dalam Milky Way yang kita sekarang bermastautin ni, bumi bermastautin ni, matahari yang ada itu ialah satu daripada 4,000 juta matahari lain. Satu galaksi, satu gugusan bintang matahari, satu galaksi. Baik, walau macam mana pun, berapa banyak galaksi ni? Mengikut astronomer kata lebih kurang 4,000 juta galaksi lagi. Jadi kita ni duduk dalam satu galaksi yang mempunyai jumlah mataharinya anggaran baru 4,000 juta, 4 billion stars. 4,000 juta matahari satu galaksi. Galaksi pula berapa jumlah pula, berapa banyak di bawah langit pertama ni? Agak-agaknya ialah 4,000 juta galaksi. Awak cuba bayangkan satu matahari itu ada 10 planet sudah. 10 planet, bukan bulan, planet. Bulan berkeliling planet tu kan. Jadi kalau satu galaksi, satu matahari ada 10 planet, 4,000 juta matahari, ya, awak cuba bayang berapa planet ada. Lepas tu ada 4,000 juta galaksi pula. Itu pun anggaran juga lagi. Nak bilang sebenar tu tak tahu, tak boleh nak bilang juga. 4 billion stars. Satu galaksi, ada 4 billion galaksi pula. Dan semua galaksi ini duduk di bawah langit pertama, iaitu bulan. Bumi milik kita ni ibaratnya ialah duit 1 dinar tadi. Dan langit pertama, di mana bintang-bintang semua di bawah langit pertama ni, anggarannya ialah sejauh mata memandang dalam hadis. Sejauh mata memandang ialah bintang. Belah kanan sejauh mata memandang, belah kiri, belah depan, belah belakang. Ada sekeliling ni sejauh mata memandang. Bukan begitu je ke? Keliling kot ni pun sejauh mata memandang pula. Jadi duitnya 1 dinar, iaitu bumi kita. Ambil duit ni, apa pejam mata awak baling, jumpa cari tak agak? Tak jumpa cari tak? Baik. Itu ialah bata bulan, bumi dengan satu galaksi, dengan satu lapis langit. Lapis langit yang kedua berbeza jaraknya 500 tahun perjalanan malaikat. Lapis langit antara satu lapis ke satu lapis tu jarak dia nya 500 tahun perjalanan malaikat. Dia lebih cepat dari perjalanan cahaya. Speed of light tu lebih cepat dia lagi. Speed of light, dia tak boleh kira kilometer dah. Dia kena kira speed of light dah. Jarak kelajuan cahaya. Jadi malaikat tu lebih laju pada tu. Perjalanan dia nya ialah 500 tahun. Jarak satu langit ke satu langit, lapis ke lapis. Jadi lapis langit yang kedua, yang pertama ditutup oleh langit yang kedua seperti duit 1 dinar baling tempat luas tadi. Lebih kurang dia punya size. Seolah-olah langit pertama tu seperti bumi di bawah langit pertama. Jadi langit kedua tu melitupi tu. Langit kedua pertama tadi dia ibarat macam duit 1 dinar, langit kedua tu padang luar. Sejauh mata memandang. Baik. Lepas tu langit kedua dilitupi oleh langit ketiga seperti itu juga. Duit 1 dinar padang luar. Langit keempat melitupi langit ketiga. Langit kelima melitupi langit keempat. Langit keenam melitupi langit kelima. Langit yang ketujuh meliputi langit yang keenam.
seperti langit keenam itu seperti duit 1 dinar kepada padang yang luas. Aras pula, langit yang ketujuh tu semua sekali diliputi semua sekali, atasnya kok macam sphere gitu. Lu tu pergi keliling gitu, bukan berlapis gini, litup gitu, macam bola gitu, sphere. Oleh aras. Langit pertama saat ni seperti duit 1 dinar, balik pada padang luas tu ialah aras. Dan Tuhan kata dia bersemayam atas tu. Macam mana? Tak tahu. Besar ni. Maknanya langit pertama dengan langit kedua tu. Kalau awak duduk di langit pertama, pintu langit pertama, nak tengok langit kedua tu tak nampak. Tengok dengan teropong tak nampak juga. Pintu langit kedua. Jarak jauh. Seperti sekarang ni, kita sekarang nak tengok pintu langit pertama pun tak nampak. Usaha nak tengok pintu langit pertama, nak tengok bintang yang selain pada matahari kita pun tak nampak dah. Tak. Jadi Tuhan Allah kata dia bersemayam atas aras. Siapa-siapa dia kata lain pada ni dia termasuk Jahmiyah lah. Imam Tirmizi kata siapa-siapa yang kata Tuhan tidak bersemayam atas aras, dia tu Jahmiyah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam mazhab semua, Imam hadis semua sekali ittifaq mereka bahawasanya bersemayam adalah bersemayam atas aras. Macam mana? Selayak Allah, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai segala makhluk. Cuma saya beritahu saya ni dari segi besar aras tu. Dan Tuhan kata dia bersemayam macam tu. Macam mana? Tak tahu dah lah. Tak tahu macam mana. Siapa dia boleh beritahu macam mana tu? Itu berat sikit lah. Dan tafsir ayat ni ialah tafsir ni, bagi kemahaman ni ialah surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Walau macam mana pun, bila ada ayat mutasyabihah ini, dia katanya guru dia kata, guru pada guru saya kata, lepas ayat mutasyabihah ni ada ayat muhkam, ayat yang mudah difahami. Lepas pada tu, iaitu ayat yang mudah difahami apa? Yudabbirul amr, iaitu yang senantiasa mengurus tadbir seluruh alam ini. Itu kerja Tuhan, mengurus, mentadbir semua sekali. Awak tak usah fikir dia duduk macam mana, yang kena tahunya ialah dia mengurus mentadbir semua sekali. Ma min syafi'in, maka tidak ada lagi. Ni dakwah surah ni. Ni dakwah surah. Dakwah surahnya ma min syafi'in, maka tidak ada siapa pun boleh memberi syafaat. Tidak ada siapa pun boleh beri syafaat illa min ba'di izni, melainkan selepas dapat izin daripada Allah Ta'ala. Ayat yang sama juga duduk dalam ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapakah boleh beri syafaat melainkan dengan izin Allah. Bermakna Nabi Muhammad sendiri tidak boleh beri syafaat melainkan Tuhan beri izin pada dia. Ini tok guru penunggu kubur ni selalu dia lah yang katakan. Dia kata sekarang ni kita pergi ke kubur Nabi, minta syafaat dengan Nabi. Minta lah syafaat macam mana pun, kalau Tuhan tidak izin pada Nabi untuk beri syafaat pada kita, Nabi tidak akan boleh beri. Dakwah surah tu, ma min syafi'in illa min ba'di izni, sampai mim ba'di izni tu dakwah surah. Tidak ada siapa pun, Nabi mana-mana ke, Nabi Muhammad sendiri ke, tidak boleh beri syafaat kepada orang lain tu tanpa izin terlebih dulu daripada Allah Ta'ala. Jadi dakwah surahnya sambung lagi dakwah surahnya. Zalikumullah, yang demikian itu, yang ada kuasa menyekat siapa daripada memberi kuasa syafaat pada siapa-siapa itu ialah Allah Rabbukum, pasal dialah pencipta pemelihara kamu. Oleh sebab itu fa'buduhu, maka hendaklah kamu puja dia saja, ibadat pada dia saja, seru hanya dia saja, doa pada dia saja. Jangan doa perantaraan seperti orang Hindu, orang Kristian, orang Buddha. Jangan kita buat seperti Hindu, seperti sekarang orang Malaysia ada buat sekarang ini, ialah suruh tok imam, tok guru jadi imam sembahyang hajat atas untuk selesai hajat kita. Itu juga perantaraan.
Afala tadhakkarun, maka kenapakah kamu tidak dapat ambil pelajaran ni, peringatan ni? Kenapa? Kenapa dia tak ambil juga lagi? Kenapa Tuhan tu, Nabi Muhammad tu duduk dalam bumi. Nabi Muhammad sendiri tu penghuni bumi asal. Semua makhluk yang nak beri syafaat tu pun penghuni bumi juga. Macam mana penghuni langit? Tak. Tuhan kata, aku cipta semua, aku miliki semua sekali. Kenapa kau nak minta dengan dia? Minta dengan aku lah. Gitu. Jadi, huraian bagi dakwah surah lagi ialah ilaihi marji'ukum jami'a. Kamu setuju, tak setuju dengan kata-kata Allah ini? Ilaihi marji'ukum, kepadanya lah kembalian kamu semua jami'ah, semua sekali kembali. Mesti balik jumpa Tuhan. Kamu nak puja Tuhan saja ke, kamu nak pakai perantaraan ke, kamu nak syirik ke, kamu nak kufur ke, kamu nak sembah Allah, kamu nak taat, kamu tak nak taat, kamu mesti balik jumpa Allah. Wa'dallahi haqqa, dan janji Allah adalah benar. Bahawasanya keputusan, segala keputusan milik Allah. Segala keputusan. Innahu yabda'ul khalqa. Kenapa segala keputusan? Kenapa keputusan itu milik Allah sahaja? Sebab innahu yabda'ul khalqa, kerana dialah Tuhan yang memulakan penciptaan. Orang lain tak boleh nak mulakan penciptaan. Awak nak buat kereta contohnya. Mula cipta kereta, macam mana nak mula? Nak buat reka betul. Okey lah, tak apalah. Tapi induk pada kereta apa dia? Enjin dia. Lepas tu gearbox dia, elektronik dia. Tak. Tapi jadi enjin tu buat daripada apa? Besi. Gearbox buat daripada besi. Jadi besi itu sendiri tak boleh nak cipta besi itu. Nak ambil bahan mentah yang Tuhan sudah buat. Jadi Tuhan kata, dialah yang memulakan penciptaan, iaitu dia yang memulakan buat bahan mentah untuk penciptaan itu. Nah, thumma yu'iduhu, kemudian dia menghidupkan ciptaan dia tu. Liyajziyal ladzina amanu, supaya dia boleh membalas orang-orang yang beriman sempurna, tidak buat syirik pada Allah. Wa amilus solihat, dan buat amal soleh, iaitu segala amal ibadat yang ikut sunnah Nabi. Nabi kata itu saja yang diterima. Segala amal ibadat yang tidak ikut sunnahku ditolak semua sekali. Tiba-tiba orang sekarang kata pendapat Tok Guru tu boleh pakai juga dalam ibadat. Hadis Nabi tak ada, perbuatan sahabat tak ada, tiba-tiba seorang Tok Guru kata boleh. Itu bohong. Itu dipanggil bid'ah. Wa amilus solihat bil qisti, bil qist, dengan adilnya, membalas dengan seadil-adilnya. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang sengaja tutup tauhid, iaitu sengaja tak nak terima tauhid. Bukan dia tak percaya, dia tahu. Dia tak tahu. Betul dah semaya ajak sendiri itu, betul dah. Tapi itu dia tahu bahawa semaya ajak tu sendiri-sendiri, doa tu sendiri-sendiri, dia tahu. Tapi itu degil, tolak tu. Orang Melayu ni, tapi ni bahasa yang paling lembut untuk menolak perkara yang dia tak nak. Betul dah, tapi itu mana tolak. Tolak semua sekali tu. Tapi itu ada neraka dah. Kerana tapi dia tak tahu berapa ramai masuk neraka. Betul dah belajar tafsir Quran tu, betul dah. Molek dah belajar tafsir Quran, tapi saya tak ada time lah. Tapi tu. Nah. Walladzina kafaru, dan sesungguhnya orang-orang yang kafir yang sengaja tutup tauhid, tak nak terima tauhid. Kerana apa ni? Kerana degil je. Lahum syarabun, bagi mereka minuman-minuman min hamimin, daripada air yang amat panas. Ikut saya tu, ikut hadisnya, kefahaman daripada maksud hadisnya ialah daripada maksud hadis, maksud ayat Quran
boleh dibuat satu contoh, satu bidalan ialah